Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam berikutan dengan kemenangannya dalam pilihan raya Presiden Republik Singapura baru-baru ini sebagai Presiden Republik Singapura yang ke-9. "68 orang graduan menerima pingat pada majlis penyampaian pingat dan hadiah buku sempena Haflul Takharuj ke-13 Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Majlis berlangsung di Dewan An-Naura Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Penyampaian pingat dan hadiah disempurnakan oleh Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Para penerima terdiri daripada seorang penerima pingat Pro-Chancellor, seorang penerima pingat Rektor, 9 orang penerima pingat Universiti dan 57 orang penerima hadiah buku bagi pelbagai kriteria. Terdahulu, Profesor Madya Dr. Siti Sarah binti Haji Ahmad menolong Rektor Hal Ehwal Akademik dalam ucapannya berkata, kesemua pingat dan hadiah buku tersebut mempunyai kriteria masing-masing yang secara umumnya dinilai bukan sahaja dari sudut kecemerlangan dalam akademik dan aktiviti, malahan kecemerlangan syahsiah. Dalam mengimbas kembali sejarah hubungan persahabatan antara Brunei dan China, Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Kedutaan Republik Rakyat China dan Persatuan Persahabatan Brunei-China menganjurkan Forum Sejarah Kesultanan Brunei. Forum berlangsung petang kemarin di Pusat Sejarah Brunei. Hadir Tuan Yang Terutama Xiao Jianggo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Forum yang disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, antaranya mengongsikan hubungan persahabatan antara Brunei dan China yang sudah terjalin sejak sekian lama. Hubungan persahabatan ini terus terjalin khususnya dalam bidang ekonomi, sosio budaya dan diplomasi. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China mula terjalin sejak 30 September 1991. Forum tersebut dihasrat sebagai pendedahan ringkas tentang sejarah dan budaya negara Brunei Darussalam dan meningkatkan lagi hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua-dua buah negara. Sebagai usaha untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan menjaga kesihatan buah pinggang serta masalah yang berkaitan dengannya, Kementerian Kesihatan mengadakan jeraiwara kesihatan buah pinggang untuk semua. Jeraiwara selama 2 hari itu diadakan di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Diadakan sehingga hari ini sempena Hari Buah Pinggang Sedunia 2023 dan program ke Temburong Bisai edisi cuti persekolahan. Antara pengisian jeraiwara termasuk pameran dan pemeriksaan kesihatan percuma. Juga hadir ahli majlis mesyuarat negara. Malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama diteruskan lagi malam tadi. Antara yang menyertai malam munajat kali ke-101 ialah Datuk Perukar Arkitek Haji Idris bin Haji Abbas yang di-Pertua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam yang juga memimpin bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah. Turut menyertai belia program Akademi Dakwah, Badan Sukarelawan Belia Da'i, program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamiah. Mengimarahkan lagi acara jawatan kuasa takmir dan jemaah Masjid Kampung Bengkurong. Sebanyak 53 poin darah berjaya dikumpulkan semasa kempen derma darah anjuran radio televisyen Brunei RTB dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Kempen berlangsung kemarin di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Para penderma darah terdiri daripada pegawai dan kaki tangan RTB serta orang ramai.
Kempen diadakan sempena ulang tahun perkhidmatan TV Brunei ke-48 yang dihasrat dapat memberi kesedaran kepada orang awam akan manfaat menderma darah terhadap kesihatan sekaligus membantu pesakit yang memerlukan. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal juga mengalu-alukan orang ramai untuk tampil menyertai kempen-kempen derma darah yang diadakan atau mengunjungi terus ke Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dengan menempah slot derma darah melalui aplikasi Blood Card. Orang ramai terutama peminat bidang fotografi kini boleh menyaksikan sendiri hasil kreativiti 80 penggiat seni melalui pameran fotografi anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Pameran tersebut diadakan bagi memeriahkan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Pameran diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong. Lebih 100 keping gambar menarik diketengahkan semasa pameran. Melalui pameran yang diadakan, ia dapat menarik minat masyarakat, terutamanya generasi muda untuk menghasilkan seni foto sekaligus menjadikannya sebagai sumber pendapatan yang dapat menjana sosioekonomi negara. Maklumat lanjut mengenai tarikh dan tempat pameran, layari media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Pameran ini juga dibukakan kepada orang ramai, pengunjung perpustakaan. Ianya dibukakan dari jam 8 pagi sehingga 4.30 petang. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Berikutan aduan daripada orang awam, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian kawalan makanan halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah mengadakan pemeriksaan terhadap produk berus pembersih jenama Skito Clean yang dijual di salah sebuah premis perniagaan di negara ini. Berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan mendapati produk berus pembersih jenama Skito Clean diperbuat daripada bulu khinzir. Bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah mengarahkan pengurus premis berkenaan untuk mengasingkan semua produk berus pembersih jenama Skito Clean dengan serta-merta dari tempat penjualan umum. Kementerian Hal Ehwal Agama mengingatkan kepada pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk dan barang gunaan di negara ini supaya sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk-produk dan barang gunaan import yang akan dijual kepada orang ramai di pasar raya atau kedai masing-masing dengan memastikan produk-produk yang halal dan suci tidak bercampur dengan produk-produk yang tidak halal. Festival Budaya kali keempat yang diadakan di Makassar, Indonesia bermatlamat bagi memperkukuh hubungan dalam kalangan masyarakat di rantau kawasan pertumbuhan ASEAN Timur BIM IAGA. Diadakan bermula 1 hingga 5 September ini, festival dianjurkan oleh Direktorat Jeneral Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi Republik Indonesia. Negara Brunei Darussalam diwakili rombongan seramai 18 orang terdiri daripada sektor kerajaan dan swasta. Penglibatan negara dalam kegiatan seumpama ini melambangkan perpaduan dalam kalangan masyarakat rantau BIM IAGA. Antara aktiviti yang diadakan termasuk bengkel kulinari, pameran kraf dan seminar. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIM selaku urus setia musabakah akan mengadakan musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat kebangsaan tahun 1445 Hijrah.
Orang ramai yang berhasrat untuk menyertai musabakah tersebut bolehlah melayari pautan tertera. Permohonan penyertaan dibuka mulai Isnin 4 September 2023 dan tidak lewat 4 Oktober 2023. Borang penyertaan hendaklah dihantar secara dalam talian melalui laman sesawang atau media sosial urus setia yang tertera. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims di talian 223-7512 atau WhatsApp 720-4964. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan mengeluarkan Keputusan Peperiksaan Brunei Cambridge GC peringkat O dan I GCSE sesi Mei-Jun 2023. Dari 1,190 calon yang menduduki peperiksaan tersebut, 820 adalah calon sekolah dan 370 calon persendirian. Pada peringkat nasional, 5 calon atau 0.42% berjaya memperoleh 8 O-Level dan IGCSE ke atas dan 50 calon atau 4.20% memperoleh 5 O-Level dan IGCSE ke atas. Manakala 140 calon atau 11.76% memperoleh 4 O-Level dan IGCSE ke atas. Manakala pada peringkat sekolah, 5 calon atau 0.61% memperoleh 8 O-Level dan IGCSE ke atas. 50 calon atau 6.10% memperoleh 5 O-Level dan IGCSE ke atas dan 139 calon atau 16.95% memperoleh sekurang-kurangnya 4 O-Level dan IGCSE ke atas. Para penuntut boleh mendapatkan slip keputusan mereka di sekolah masing-masing, manakala calon-calon persendirian dikehendaki mengambil slip keputusan mereka di kaunter Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan pada waktu pejabat. Bagi mana-mana calon yang berhasrat menduduki peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O dan IGCSE bagi sesi Oktober-November 2023, pendaftaran late entry masih dibukakan sehingga hari Khamis 7 September 2023. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.moi.gov.bn atau datang terus ke kaunter Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan pada waktu pejabat. 9 individu dan 3 buah syarikat dikenakan kompaun oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah bab 12-1 Akta Kesalahan Rampaian Pindaan 2021 kerana membuang sampah di tempat awam. Kompaun keseluruhan berjumlah RM2,800 adalah hasil operasi bersih yang dijalankan pada 21 Ogos hingga 26 Ogos 2023. Syarikat yang terbabit ialah Westin Automotive Sales Services Sdn Bhd, Sing Ho Huat Auto Accessories Services Company dan The Green Silent Restaurant Catering. Manakala 3 rakyat tempatan dan 6 warga negara asing dikenakan kompaun atas kesalahan di bawah bab 12-1-A Akta Kesalahan Rampaian Pindaan 2021 kerana membuang sampah di tempat awam. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan mengingatkan mana-mana individu dan pemilik atau penyewa bangunan untuk sama-sama menjaga keindahan dan kebersihan di ibu negara. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan maklumkan bermula hari Isnin 4 September 2023, waktu operasi bagi perkhidmatan kaunter-kaunter pendaftaran dan pengambilan dokumen perjalanan dan kad pengenalan akan dikemas kini seperti yang tertera. Sementara itu, perkhidmatan kaunter pendaftaran dan pengambilan dokumen perjalanan di pejabat-pejabat cawangan imigresen di daerah Blyth, daerah Tutong dan daerah Temburong adalah ditutup pada hari Jumaat. Manakala perkhidmatan kaunter pendaftaran dan penyerahan kad pengenalan di pejabat-pejabat cawangan imigresen daerah Blyth, daerah Tutong dan daerah Temburong adalah ditutup pada hari Jumaat.
Untuk maklumat lanjut dan pertanyaan boleh menghubungi melalui email info@immigration.gov.bn atau aplikasi WhatsApp 729 9550 semasa waktu bekerja.